الحمد لله القائل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana negara kita Malaysia telah menikmati kemerdekaan sejak 55 tahun yang lalu. Sebagai rakyat dan penduduk yang bernaung di negara ini, kita hendaklah mempertahankan kemerdekaan ini agar kita dapat terus menikmatinya. Mimbar pada hari yang berbahagia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kemerdekaan Nikmat yang Paling Berharga. Sidang Jumaat yang berbahagia, adapun di antara cara untuk mempertahankan negara ialah dengan mensyukuri nikmat Islam dan kemerdekaan adalah menjadi satu kewajipan kita mengingati dan menyambut serta menyatakan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Ini kerana kemerdekaan tidak akan tercapai tanpa izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di samping usaha kita yang bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mentakdirkan kita hidup merdeka dengan limpahan rahmat yang berterusan. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menyelamatkan kita dengan menetapkan negara kita sebagai sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi negara. Justru laungan kalimah Allahu Akbar pada 31 Ogos 1957 adalah lambang syukur kita atas kebesaran dan kekuasaannya. Sesungguhnya nikmat bernaung di bumi bertuah ini tidak terkira banyaknya yang mesti kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maksudnya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya sebagai tanda bersyukur kepadanya. Oleh yang demikian, wahai kaum muslimin, marilah kita bersama bermuhasabah diri, mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat yang kita terima di bumi bertuah ini. Harga yang terpaksa dibayar untuk mendapatkan kemerdekaan adalah terlalu mahal harganya. Nyawa, darah dan harta benda telah banyak dikorbankan demi kemerdekaan ini. Oleh itu, maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya yang besar ini. Sesungguhnya segala pembangunan dan kemakmuran yang dikecapi hari ini ialah hasil dari nikmat kemerdekaan yang telah dicapai. Tanpa kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu segala yang ada pada hari ini tidak dapat kita nikmati. Maka kesyukuran itulah tandanya kita mengucapkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Sejarah telah menunjukkan kehidupan kita selepas merdeka telah jauh berubah jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Di antara perubahan besar yang dapat kita rasai ialah peningkatan taraf hidup yang lebih baik dan wujudnya peluang-peluang pendidikan yang lebih luas kepada segenap lapisan rakyat. Peratus buta huruf telah menurun dengan begitu ketara sekali selepas kita mencapai kemerdekaan. Generasi yang lahir selepas merdeka mempunyai peluang yang luas untuk mendapat pendidikan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan generasi sebelum merdeka. Nikmat kemerdekaan juga telah mewujudkan peluang-peluang ekonomi yang kukuh dan merangsangkan sehingga melahirkan ahli korporat yang berjaya
dalam berbagai bidang perniagaan. Wujudnya golongan profesional yang terdiri daripada doktor, jurutera, peguam, saintis dan lain-lain telah memberi gambaran kepada kita betapa banyaknya manfaat yang dapat dirasai oleh kita dengan nikmat kemerdekaan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Sidang Jumaat yang dikasihi, di antara perubahan lain yang amat besar yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kemerdekaan ialah pembangunan agama Islam. Kemerdekaan telah memberikan agama Islam diangkat menjadi agama rasmi negara. Pembangunan masjid dan surau berkembang dengan pesat di Malaysia. Pendidikan agama melalui kelas Fardhu Ain ataupun KAFA, sekolah menengah agama, program JECOF iaitu Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain di sekolah rendah dan lain-lain adalah perkembangan yang tidak dapat dilihat semasa negara dijajah. Penubuhan lembaga urusan tabung haji, bank-bank Islam dan lain-lain juga telah menyemarakkan lagi suasana Islam yang tentunya tidak diizinkan di zaman penjajah dahulu. Dari sudut yang lain pula, berbagai bentuk kemajuan yang dapat kita perhatikan berlaku setiap hari dalam negara kita. Kemudahan infrastruktur seperti pembinaan lebuh raya, lapangan terbang, landasan kereta api dan sebagainya telah banyak memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan segala kegiatan hidup dan maju pertumbuhan ekonomi negara. Muslimin yang dirahmati Allah, seterusnya, bagi mempertahankan kemerdekaan ialah dengan memerdekakan minda dan jiwa daripada dijajah oleh hawa nafsu, atau dengan lebih tepat lagi daripada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah hanya negara kita yang merdeka dan bebas, tetapi minda kita juga seharusnya bebas dari anasir yang negatif. Adapun anasir negatif yang masih mempengaruhi kita ialah seperti pergaulan bebas, berpakaian tidak senonoh dan mendedahkan aurat, perlakuan seks rambang, partilia, tidak hormat ibu bapa dan orang tua, bertindak ganas, menyalahgunakan dada dan sebagainya. Oleh yang demikian, semua pihak hendaklah turut sama memainkan peranan dalam membanteras gejala sosial yang semakin berleluasa. Sekalipun kita tidak boleh menghapuskan masalah sosial ini sama sekali, tetapi hendaklah berusaha untuk mengurangkan sedaya upaya yang boleh. Walau bagaimanapun, masih terdapat pengaruh lain yang boleh memberikan kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Umpamanya, kesan dari kemajuan teknologi komunikasi dan maklumat ICT yang kurang penjagaan dan pengawasan daripada ibu bapa terhadap anak-anak dan bermacam-macam lagi. Oleh itu, para ibu bapa atau penjaga hendaklah mengawasi anak-anak mereka yang menggunakan ICT dan hendaklah juga mengambil tahu serta mengambil berat terhadap perlakuan anak-anak. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, mimbar akan mengingatkan sidang Jumaat dan umat Islam sekalian sempena sambutan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-55 pada tahun ini bersamaan pula dengan bulan Syawal 1433 Hijriah. Marilah sama-sama kita menjadikan amalan sepanjang bulan yang berkat ini sebagai amalan contoh untuk mencegah, mengawal, merawat penyakit dan menggalakkan dan mengekalkan gaya hidup yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkatan yang kita perolehi dalam bulan ini memberi kesan kepada diri kita untuk memahami arti dan roh kemerdekaan yang sebenarnya. Marilah kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 88 yang bermaksud, Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, bagaimanakah fikiran kamu jika aku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku dan ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya. Patutkah aku berdiam diri dari melarang kamu, sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya. Aku hanya bertujuan hendaklah memperbaiki sedaya upayaku dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk
menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkanlah rahmat dan keampunan ke atas pemerintah kami dan pemimpin kaum muslimin yang telah menjalankan hukum hakamu dengan kebenaran dan keadilan, terutama kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasim Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haji Abdul Halim Muazzam Shah Ibn Al-Marhum Sultan Badli Shah dan Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka. Ya Sattar Ya Alim, kurniakan kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami dari perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya dari bencana dan bahaya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke.